Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ma fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatakal muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Terpanjatkan kita punya kesyukuran kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kita peluang dan ruang, modal yang terbesar untuk kita membina kehidupan akhirat kita. Sentiasa kita diperingatkan setiap hari Jumaat, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku mewasiatkan kamu dan diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah, kerana takwa itu adalah bekalan bagi orang-orang mukmin, dan semata-mata kita akan dapat kejayaan di dunia maupun di akhirat adalah dengan takwa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa ni dekat hati, bukan sekadar percakapan, bukan sekadar perbuatan, tetapi ia lahir daripada hati sanubari kita. InsyaAllah kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan asas yang pentingnya adalah apabila kita sentiasa taubat kepada Allah. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu dia ada buat kesalahan, sama ada dia sedar atau tidak sedar, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi sebaik-baik orang yang wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, dia akan menjadi baik bila at-tawwabun, sentiasa dia bertaubat kepada Allah. Kita susuli setiap sembahyang kita adanya istighfar, adanya mohon perlindungan daripada neraka Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Adanya mohon syurga daripada Allah. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah pemilik nama yang maha sejahtera. Wa minkas salam, kesejahteraan hanyalah daripadamu. Wa ilaika ya'udus salam, kesejahteraan akan kembali kepadamu. Tabarakta rabbana wa adkhinal jannata daras salam, masukkanlah kami ke syurgamu, iaitu syurga Darussalam. Tabarakta, maha berkat kamu, wa ta'alaita, maha tinggi kamu, ya dzal jalali wal ikram. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Madinah, baginda mendengar seorang kata, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Maka Nabi bersabda, ustijibat du'a, doa itu diterima. Maka aksiru, perbanyakkanlah, ya dzal jalal wal ikram, nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung sirah kita, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, iaitu yang dipanggil peperangan untuk memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 271. Sedangkan para panglima pasukan seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma tetap maju. Miqdad bin Amru berdiri lalu berkata, Miqdad, sebelum ni kita dah tahu Miqdad dan seorang lagi, dua orang yang menunggang menunggang kuda. Dia ada dua orang dia menunggang kuda. Sebelum ni kita dah cerita, yang itu Miqdad dan juga Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Jadi Miqdad ni ada dalam satu peperangan, nanti depan mungkin dalam ni tak ada. Di satu peperangan dia telah lihat orang yang banyak harta,
dalam peperangan Islam ni dia ada 3 benda, 3 tingkatan harta. Pertama yang dipanggil ghanimah. Wa indallahi maghanimu katsirah. Ghanimah, harta secara yang didapat secara perang. Dipanggil harta ghanimah. Harta yang paling suci adalah harta ghanimah. Selepas perang, orang kafir tinggalkan harta tu, itu dia panggil harta ghanimah. Yang kedua, dia panggil harta fai'. Harta yang didapat tanpa peperangan. Belum sempat perang, orang kafir dia takut, dia tinggalkan harta dia, dia pun lari. Itu dia panggil harta fai'. Yang ketiga, dia panggil salab. Salab, harta salab. Salab ni apa? Bila seorang dia bunuh seorang lain, apa yang ada dekat baju persiapan, baju perang pada orang tu dia boleh ambil. Dia panggil salab. Sin lam ba. Maka Miqdad pada kisahnya, dia telah bunuh dalam satu rombongan, dia telah bunuh seorang yang mana dia kata, saya ni Islam. Kampung tu tak ada orang Islam, dia kata saya Islam. Kan? Assalamualaikum, saya Islam. Maka Miqdad telah bunuh dia. Perkara tersebut telah diadukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda kata, apa yang engkau akan jawab dengan la ilaha illallah yang dia telah lafazkan? Kerana kamu nak bunuh tu, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsirah. Kamu kata lasta mu'minan, engkau tak beriman ni, bagi salam sebab nak selamatkan diri je. Kita orang ni jemaah perang, nak tangkap kau, tiba-tiba kau kata kau Islam, mentang-mentang bawa banyak harta. Maka Allah telah tegur, wahai orang yang beriman, apabila kamu keluar jalan Allah, maka kamu kena selidik betul-betul. Jangan kamu main tuduh orang kamu tak beriman ni. Semata-mata tabtaguna 'aradal hayatid dunya, kamu nak ambil harta dia, suka-suka nak ambil. Itu dia Miqdad ni ditanya, ni Miqdad yang sama, orang yang sama. Di dalam peperangan, walaupun orang yang dipanggil ahli Badar, ahli Badar ni yang mana mereka telah diampunkan oleh Allah, tapi masih ada lagi teguran-teguran Allah. Dan seperti mana kita tahu, kalau kita sayang anak kita, kita tegur dia. Macam tu Allah sayang umat dia, dia tegur kita. Jadi kalau ada orang tegur kita, kita kena terima kasih kat dia. Tak kisah teguran itu dia membina ataupun tidak membina, tapi bila dia tegur kita tu, maknanya ada satu benda yang dia nak daripada kita, iaitu kebaikan. Tu bila Allah yang tegur kita, itu kita kena beringatlah, sebab Allah yang tegur kita, bukan orang lain tegur kita. Allah yang tegur kita. Namun begitu, Miqdad bin Amr berdiri lalu berkata, wahai Rasulullah, teruskanlah apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Kami akan terus bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti mana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Bertuah atau bertuah Bani Israel ni. Dia kata apa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kami takut nak keluar ni. Ni apa orang musim Covid ni nak keluar-keluar ni? Duduk rumah, jangan pergi masjid. Kan? Jangan pergi masjid. Duduk rumah. Dia fadhhab anta wa rabbuka. Dia kata kau pergilah dengan kawan kau tu Musa. Pergilah faqatilah, kau orang peranglah dua. Kami tak nak perang. Inna hahuna qa'idun. Kami dekat sini. Kan? Dia stay over here. Kami nak duduk sini je, tak nak pergi mana-mana. Tu Bani Israel. Macam-macam Allah kurniakan manna, salwa, kan, makanan daripada syurga. Semua nusrah-nusrah diturunkan depan mata, tapi iman mereka tidak berubah. Iman mereka tetap goyang. Lepas tu iman ni dia kena usaha, macam sahabat. Kan, kalau iman dapat nampak aja, tu belum beriman. Macam Bani Israel. Namun begitu kami akan mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan ikut berperang bersama kamu berdua sekali.
Kami tak macam Bani Israel. Maka demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika engkau membawa kami kepada Barkul Ghimad, kami akan berperang bersamamu hingga engkau boleh sampai di sana. Selepas itu Rasulullah membalas dengan ucapan yang baik dan mendoakan kebaikan untuk Miqdad. Mereka bertiga, iaitu Umar, Abu Bakar, Umar dan juga Miqdad, adalah daripada kalangan muhajirin dan termasuk golongan minoriti dalam pasukan. Dia adalah peratusan yang kecil dalam pasukan tersebut. Maka Rasulullah ingin mengetahui pendapat para panglima Ansar. Nanti kita ada tu pula, dia majoriti minoriti, macam mana ni? Maka Rasulullah ingin mengetahui, kerana mereka mewakili suara kebanyakan pasukan dan beban berat pertempuran akan terpikul di bahu mereka. Sebab kita nak pegang senjata tak ada, mana muat senjata? Macam orang nak pergi kebun tak bawa cangkul, nak pakai apa? Nak meracun, tak ada racun, tong racun pun tak ada, nak buat apa je? Macam tu sahabat-sahabat nak pergi perang ni, alat senjata perang tak ada. Kalau kita sekarang ni, saya pernah pergi masjid tu apa ni, MITC, kan, dah pakai pitup muka, tak bawa sejadah, kita bawa serban je. Ni sejadah ke serban ni? Serban. Sejadah kena keras ni dia cakap. Main kat luar. Senjata tak cukup, sekarang nak pergi masjid tak boleh masuk. Jangan bawa pasal. Kalau JK ada yang dia strict ni, dia memang tak lagi. Minta maaf. Sejadah sekarang ni digalakkan je sekarang, alhamdulillah. Tu senjata. Jadi dia nak tanya ni, macam mana awak akan terima bebanan ni? Padahal naskah bai'at Aqabah tidak memerlukan mereka untuk berperang di luar wilayah mereka. Perjanjian Aqabah yang dihadiri oleh 70 lebih orang tu, Aqabah yang kedua, sebelum Nabi pergi hijrah ke Madinah, perjanjian tu dah memang mereka akan sedia mati hidup dengan Nabi. Cuma bukan di luar wilayah, bukan dalam Madinah, luar Madinah. Ni kan luar Madinah ni. Badar ni kita pergi dalam 3 jam 4 jam juga nak pergi tu. Bukan dalam Madinah, luar bandar lain. Setelah mendengar ucapan 3 orang panglima muhajirin tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berikan pendapat kamu kepadaku. Berikan pendapat kamu kepadaku." Nabi kamu, umum general kamu. Di dalam hati baginda mengarahkan pertanyaan ini kepada orang Ansar, ditujukan kepada orang Ansar. Panglima Ansar sekaligus pemegang panjinya iaitu Sa'ad bin Mu'az bertanya, Nabi ni tanya kami ke tanya orang lain ni? Maka Mu'az tanya, demi Allah, adakah orang yang Tuan maksudkan, kata kamu ni, kamu tu siapa tu? Adakah kami, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, betul. Yang saya kata kamu tu, apa pendapat kamu tu adalah kamulah. Pasal kamu yang paling ramai, orang Ansar. Dan kamu dulu masa janji dekat Mekah masa buat haji tu, untuk jaga saya, untuk bersama-sama hidup dan mati. Masa apa? Dekat Madinahnya. Sekarang Badar ni luar Madinah. Sedia tak ni nak jaga Nabi ni? Maka Sa'ad bin Mu'az berkata, kami telah beriman kepadamu, kami membenarkanmu, kami bersaksi bahawa apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Orang mukmin ni semua yang dibawa itulah benar. Batu Nabi SAW, kalau kita sebut wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita akan beriman nu'minu bima ja'a bihin Nabi SAW. Apa je Nabi bawa itu kita beriman, tak ada tanya dah. Tak ada tanya dah malaikat ni macam mana kitab ni kena 4 beriman. Tak nampak kitab lain lah. Ada kitab Al-Quran je. Tak ada. Asal dia nama kitab Zabur, Injil, Taurat dan Al-Quran, walaupun kita tak nampak, kita beriman. Itu iman. Maka kami telah memberikan janji dan ikrar kami untuk mendengar dan taat. Apa je arahan, datang je order, we must obey. Kami mesti taatnya. Tak ada dah helah dah. Maka teruskanlah apa yang engkau inginkan, wahai Rasulullah.
demi zat yang telah mengutuskanmu dengan membawa kebenaran, wallazi ba'atsaka bil haq, jika engkau membawa kami ke sebuah laut, lalu engkau lompat ke dalamnya, pasti kami juga melompat ke dalamnya bersamamu. Inilah namanya cinta. Lautan api sanggup kurenangi. Oh betul. Kalau kata kau lompat laut, kami lompat, pasti kami juga melompat ke dalamnya bersamamu. Seorang pun daripada kami tidak akan ada yang tinggal. Kami tidak takut untuk bertemu dengan musuh kami pada hari esok. Kami orang yang bijak berperang dan jujur di hadapan orang. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu tentang diri kami sesuatu yang dapat menyejukkan matamu. Bawalah kami dengan berkat Allah. Bawalah kami dengan berkat Allah. Sirru ala barakatillah. Biasa ayat-ayat ustaz tu lah. Berjalanlah dengan berkat Allah. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Rasulullah, mungkin tuan khawatir, ya baru datang Madinah ni, baru setahun duduk, kan, baru tahun duduk Melaka, orang tak percaya kita. Ni nak jadi imam apa ni, baru setahun duduk sini. Tak boleh. Cek on tempatan. Cek on tempatan. Mungkin tuan khawatir Ansar akan melihat haknya untuk tidak menolongmu, kecuali di wilayah mereka, sebab orang Ansar orang Madinah. Sekarang aku berkata dan menjawab mewakili Ansar, bergeraklah ke mana pun tuan mahu, wahai Rasulullah. Sambunglah tali sesiapa pun yang tuan kehendaki, dan putuskanlah tali perhubungan ataupun silaturahim, sesiapa pun yang tuan kehendaki. Ambillah sebahagian harta kami menurut kehendakmu, dan berikanlah kepada kami menurut kehendakmu. Khuz ma syi'ta, ambillah, watruk ma syi'ta, ambil apa yang kamu nak, tinggalkan apa yang kamu nak. Apa yang tuan ambil daripada kami, maka itu lebih kami cintai daripada apa yang tuan tinggalkan. Terhadap suatu perintah yang tuan perintahkan pada kami, maka urusan kami hanyalah mengikuti perintahmu itu. Maka demi Allah, jika tuan berjalan hingga sampai ke Barkil Ghimat, maka kami pun akan berjalan bersama tuan. Demi Allah, jika tuan membawa kami ke sebuah laut, lalu tuan melompat ke dalamnya, pasti kami juga melompat ke dalamnya bersamamu. Ini kata-kata seorang pemimpin. Dia semangat, tapi dia tak sembang kosong lah. Kan, kalau kamu semua sokong saya buat jalan baru, sepenggal tak sampai-sampai jalan. Kan, tak sampai-sampai jalan. Saya dah berpenggal lah, depan rumah saya tu tak ada lagi bonggol. Kena juga sikit kan, dah berpenggal lah, tak ada lagi bonggol tu. Nak kena minta nanti. Dia cakap saja, tak buat. Orang tu cakap dengan buat. Rasulullah SAW gembira mendengar kata-kata dan semangat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Baginda pun menjawab, jalanlah dan bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan salah satu daripada dua kumpulan tersebut kepadaku. Demi Allah, seolah-olah aku sedang melihat tempat kematian mereka. Jadi Allah telah beri gambaran orang kafir yang akan mati di Badar. Jadi gambaran-gambaran ini telah diperlihatkan seperti mana nabi-nabi terdahulu pun telah diperlihatkan. Pasukan Islam meneruskan perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat meninggalkan Tudal, dia sebenarnya Zafiran, bukan Dafiran, Zal. Saya tengok kita Arab tadi, Zafiran. Dia punya dalam buku Arab ni dia punya peta tu. Kita buku Melayu ni tak ada peta. Dia ada masa scan lah, nanti boleh kita tengok macam mana peta dia tu. Baginda melalui jalan-jalan yang bergunung yang disebut Asafir. Di situ baginda turun ke sebuah negeri yang bernama Diyah. Baginda meninggalkan Hannan di sebelah kanan, iaitu bukit pasir besar seperti gunung. Kemudian baginda berhenti berdekatan dengan Badar. Di perjalanan tu nama-nama tempat, kalau kita pergi dengan mutawif,
Kalau yang saik driver tu Pakistan ke Bangla ke yang bawa, dia memang boleh cakap Melayu. Jangan takut. Yang Pakistan dengan Melayu yang bawa driver kita tu, dia boleh cakap Melayu. Tanya dia, ini apa nama tempat? Nanti dia bagi tahu. Itu Nabi berhenti sini dulu, berhenti sini dulu. Dia dah lama duduk kan, bawa kereta ulang-alik Badar Madinah ni. Jadi dia tahu tu jalan. Ni apa nama tempat, apa nama tempat. Rasulullah SAW melakukan kegiatan pengintipan. Dia ada buat intip. Di Gua Sur inilah baginda bersama Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat baiknya melakukan kegiatan pengintipan. Ketika itu mereka berdua sedang melawat di sekitar markas tentera Islam di Mekah. Mereka berjumpa dengan seorang Arab yang telah tua. Jadi baginda membuat intip tu sampai ke Mekah balik tu. Sampai ke Mekah. Mereka berjumpa dengan seorang Arab, Syekh. Dia sebut situ Syekh, jadi terjemah orang tua. Dalam Arab kata Syekh. Lantas Rasulullah bertanya kepada orang tua tersebut tentang Quraisy, Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya. Nabi berlakon. Dia kata, kau tahu tak pasal Muhammad, pasal orang Quraisy ni? Tahu tak? Ini bertujuan untuk merahsiakan tentang diri Nabi. Sebab nak tahu apa info yang terbaru ni. Jadi jemaah tu kat mana? Orang Abu Jahal ni kat mana? Jadi Nabi buat intip. Orang tua itu menjawab, aku tidak akan memberitahu apa pun kepadamu sehingga kamu memberitahuku daripada mana asal kamu berdua. Jadi orang tua tu pandai juga. Takkan dia bocor-bocor rahsia tiba-tiba je. Kan? Dia tak kata bocor rahsia tiba-tiba, tak boleh. Dia pun tak, dia kata, kamu dari mana ni? Rasulullah pun berkata, jika kau beritahu pada kami, bagi tahu information, kami akan bagi tahu kamu siapa kami. Orang tu berkata, betul. Rasulullah kata, betul. Kita deal, betul. Kalau kau bagi tahu, aku bagi tahu. Orang tu menyalahkan. Dia pun bagi tahu lah. Dia kata, telah sampai kepadaku sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya keluar pada hari ini. Sebab dengar Nabi ni nak tahan kafilah Quraisy, tapi dah terlepas. Abu Sufyan tu dah lepas, dia jalan ikut lain. Tapi Abu Jahal degil, nak pegang juga tentera tu. Nabi pun kata, tak boleh biarkan Abu Jahal masuk Badar. Nanti dia akan buat negeri dia kat sana, negeri kafir. Tak berbahaya lagi, pun bahaya juga. Apabila sampai berita itu kepadaku dan ternyata ia benar, memang Rasulullah dah keluar dah hari ini. Pada waktu ini mereka telah berada di sini, disebutlah, iaitu tempat di mana tentera Islam dah ada. Jadi information yang dekat Madinah tu sebenarnya dah sampai kat Mekah. Tak ada WhatsApp pun. Pengintip dia ramai. Lepas tu orang Arab ni, kita pergi Arab, dia dah tahu dah kita ni siapa. Tengok je kan. Janganlah buat pasal. Dia dah tahu daripada Madinah. Jadi info pada orang tua sampai dah. Pada waktu ini mereka telah berada di sini, disebut. Telah disampaikan kepadaku pula bahawa Quraisy, orang kafir Quraisy telah keluar pada hari ini, iaitu tentera Abu Jahal. Apabila berita yang disampaikan kepadaku itu benar, rupa-rupanya bukannya huru-hara je, bukannya khabar angin je, memang betul. Berarti hari ini mereka pun telah sampai di tempat ini. Dia pun sebut nama tempat tu. Kemudian orang tua tu bertanya, mintalah tadi, dia kata, kalau aku dah bagi tahu, dia bagi tahu kan. Maka dia kata, dari mana asal kamu? Rasulullah menjawab, kami berasal daripada air. Kami berasal daripada air. Menung orang tua tu. Sebab dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, kamu ni diciptakan daripada air. Air mani lah, kita ni kan daripada air mani. Dia kata, kami nahnu minal ma', kami daripada air. Nabi tak bohong. Nabi kan dia tak boleh bohong. Nabi ni sifat dia apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq tu benar, fatonah tu bijak. Takkan dia beritahu aku sebenarnya orang Mekah. Mana boleh, kantoi lah. Aku sebenarnya orang Mekah. Mesti orang tu kata, engkau lah Muhammad, mungkin lah. Nabi jawab apa? Kias.
Sabidor. Dia kata nahnu minal ma'. Nahnu minal ma', kami daripada air. Menung dia. Selepas itu Rasulullah pergi meninggalkan orang tua tersebut. Orang tua itu masih kebingungan dan berfikir. Dia kata daripada air, ma'. Dia kata mungkin min ma' ila Iraq. Ada nama kat Iraq tu nama tempatnya ma'. Saya pun tengok kita Arab tadi. Ada nama tempat dekat Iraq tu nama ma'. Dia kata daripada Iraq ke? Bukan tu. Takkan daripada Iraq atas tu. Kami yang jauh lagi nak sampai Mekah. Memperolehi maklumat terpenting tentang pasukan Mekah. Jadi Nabi ni dia tak, Islam ni dia buat kerja, dia tak membuta tuli. Mesti ada kajian dia. Mesti ada sebab dia. Mesti dia akan ada tu dia. Sebelum dia nak keluar hukum mesti ada kriteria macam mana, betul ke, dah sampai ke, tahap mana, berapa orang, semua dah ada. Pada keesokan harinya Rasulullah mengutuskan beberapa orang sahabat untuk berangkat daripada Judaid untuk mencari maklumat tentang pihak lawan. Berapa orang ni orang kafir musyrikin ni. Misi ini ditugaskan kepada Panglima Muhajirin, iaitu Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang diikuti oleh beberapa sahabat yang lain. Mereka pergi ke mata air Badar dan mendapati dua orang anak muda sedang mengambil air untuk pasukan Mekah. Sekarang kalau kita pergi dekat Badar, dekat Masjid Arish tu, depan tu ada kawasan yang dipanggil Maidan Badar, lepas tu Padang Badar tu. Tinggal satu apa dia panggil tu? Kolam. Tinggal satu, bukan kolam, perigi, mata air saja. Yang lain tu Nabi yang telah hancurkan. Nabi suruh sahabat hancurkan, supaya mereka akan tumpu dalam satu kolam saja. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, maka para sahabat terlebih dahulu bertanyakan soalan kepada anak muda tersebut. Mereka berdua berkata, kami ini adalah pengangkut air Quraisy. Mereka mengirim kami untuk mengambil air untuk mereka. Para sahabat tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan, kerana mereka berharap dua orang itu adalah milik Abu Sufyan. Bila kata milik Abu Sufyan, dia adalah tukang intip. Kan? Awak orang siapa? Saya orang inspektor sekian-sekian. Dia punya pekerja lah tu. Dia punya SB dia. Takkan dia hantar orang biasa-biasa. Mesti ada intipan. Ini kerana di dalam hati mereka masih ada impian untuk merampas harta milik kafilah Abu Sufyan. Dalam masa yang sama, sedangkan Abu Sufyan dia dah kona dah. Dah tak lalu Badar ni. Lalu mereka memukul kedua-dua anak muda itu dengan bertubi-tubi sehingga kedua-duanya terpaksa berkata, ya, kami milik Abu Sufyan. Ngaku juga. Kena belasah kan. Tak curi belasah sampai mengaku. Dah sampai patah rusuk baru ngaku, ya, saya curi. Kalau kau ngaku awal-awal kan senang, tak payah nak patah rusuk kerana benjol sini kena belasah. Tu dia orang mencuri ni, dia pandai juga kan. Dia dah tak bodoh macam kita lah. Dia kata selagi tak patah ni jangan ngaku. Setelah Rasulullah SAW selesai salat, baginda berkata kepada para sahabat dengan nada yang marah, sebentar tadi mereka berkata jujur kepadamu, lantas kamu memukul mereka. Tetapi apabila mereka berbohong kepadamu, kamu terus membiarkannya. Demi Allah, dia telah berkata jujur pada awalnya mereka berdua milik Quraisy. Sebenarnya memang dia milik jemaah Abu Jahal tu, yang 1000 orang tu. Dia buat intipan sebab Abu Sufyan dah lepas dah. Kan dia dah kata kan, Abu Sufyan dia dah lepas. Yang degil ni nak perang juga Abu Jahal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua orang anak muda itu, beritahulah kepadaku tentang Quraisy. Mereka berdua berkata, mereka ada di sebalik bukit berpasir yang engkau lihat di lereng Quswa. Dekat Quswa tu. Dalam juzuk 10 Allah ada sebut dengan Quswa. Baginda pun bertanya kepada kedua-duanya, berapakah jumlah mereka? Nak tahu? Mereka berdua menjawab, banyak. Baginda bertanya lagi, berapa banyak? Mereka menjawab, kami tidak tahu. Pandai juga dia jawab kan. Tak jawab terus. Baginda bertanya lagi,
Okey, dia tak jawab kan ni, tak apa. Bagi lagi trik. Berapa banyak haiwan yang mereka sembelih setiap hari? Nak tahu kan bilangan dia? Berapa banyak haiwan? Maka dua anak muda itu menjawab, satu hari 9 ekor, kadang-kadang 10 ekor. Satu hari 9 ekor ataupun ke 10 ekor. Maka baginda pun berbisik, maknanya berkata dalam hati, jumlah mereka ni antara 900 hinggalah 1000 orang. Sebab seekor boleh makan 100 orang. Macam kita buat jamuan kambing, jamuan lembu, nak makan duri kan, tu kan berapa seekor lembu itu kan? Seekor lembu jemputan 2000, PKP punya jemputan lah. Semoga Allah mudahkan ni. Berapa kali jemput dah. Berapa kali jemput dah. Artinya Haji Mat itu dah berapa kali jemput, berapa kali cancel lah. Allahu Akbar. Allah terima niat-niat nak buat kenduri, nak bagi makan orang ni. Jadi dia boleh agak. Kalau seekor unta boleh makan 100 orang. Ini kalau 9 ekor dah 900 orang. Nabi terus. Itu dia panggil fatonah, bijak Nabi ni. Kalau dia jawab macam ni, ada lagi trik dia. Soal macam ni pula. Selepas itu baginda kembali bertanya kepada kedua-duanya, siapakah ketua-ketua Quraisy yang ada dalam kalangan mereka? Kedua-duanya menjawab, Utsbah bin Rabi'ah yang digelar dengan Abul Walid, Syaibah bin Rabi'ah adik-beradik dia, Abu Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Haris bin Amir, Suwaimah bin Adi, Nadar bin Haris, Zam'ah bin Mas'ud, Zam'ah bin Aswad, Abu Jahal bin Hisham ataupun Ammar bin Hisham, dan Umayyah bin Khalaf. Dia Umayyah ni ada adik dia seorang lagi, degil juga, namanya Ubay bin Khalaf. Ditambah lagi beberapa orang yang telah disebutkan namanya oleh mereka berdua, ramai. Tapi ini semua dia punya panglima-panglima besar dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah mereka lalu berkata, ke arah tentera-tentera orang Islam, lalu berkata, inilah pasukan Mekah, mereka telah menghantar maklumat tentang mereka kepadamu. Mereka telah hantar maklumat, iaitu dua orang ni hantar kepada kita, nak bagi tahu bahawa mereka ni ramai, 1000 orang. Kan 300 dah balik dah, kita cerita minggu lepas dah balik. 300 dia kata, apalah Abu Jahal ni pergi perang lah. Pada malam itu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan. Idh yaghashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wal yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Malam tu Allah Taala dalam surah Anfal, Allah Taala sebut juzuk 9, bagaimana Allah Taala menetapkan hati mereka, beri mereka hujan yang sama, beri kelihatan kepada orang Islam, hujan yang sama beri kesusahan kepada orang kafir. Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan yang sangat lebat. Kita tahu je lah Arab ni berapa boleh hujan, 360 hari, hanya 10 hari sahaja. Berapa hari ni Mat? 10 hari je. Kita ni 11-12 dah banjir dah. Kawan saya beritahu semalam, pak mertua dia rumah dekat Gadik, Sungai Gadik sana pun dah banjir. Dia kata tak pernah banjir sebelum ni. Faktor daripada perumahan yang baru, jadi dia punya sistem longkang dia tidak betul. Malam saya ceramah dekat Madu Rasul, bukan ceramah dia tak boleh sebut ceramah, kuliah lah, Maghrib Isyak dekat Batu Gajah sana, pun bahagian-bahagian Sialang semua tu pun sama banjir. Jadi sekarang buat binaan ni dia tak ikut atas kertas, dia ikut lah kan. Dia masa orang bina buat tu, dia tak ikut betul dia punya spek tu. Dia menyebabkan bila air bila turun dia tidak mengikut saluran yang betul, maka jadi air bah. Bagi orang-orang musyrikin Mekah, hujan yang turun dengan lebat menyebabkan mereka sukar untuk bergerak ke hadapan. Beban berbeza pula bagi tentera Islam. Hujan yang turun dengan renyah-renyah ini sedikit sebanyak dapat membersihkan tubuh mereka, menghilangkan kotoran pada diri mereka. Seperti mana ayat yang saya baca tadi itu, idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, supaya Allah Ta'ala membersihkan mereka. Wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan, Allah Ta'ala menghilangkan daripada mereka
bisikan kotoran-kotoran, bisikan syaitan. Boleh ke tak boleh nak pergi perang? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kan? Buang tu segala waham-waham. Nak pergi masjid ke tak nak pergi masjid? Pergi masjid ke? Pergi je masjid. Elok je pergi masjid. Tak ada apa-apa pun. Selamat, sejahtera. Masya-Allah. Tempat yang paling selamat zaman Dajjal keluar hanyalah masjid dan rumah yang hidup dengan amal. Dua tempat je. Habis kita nak pergi mana? Nak pergi mana? Kita kumpul kat masjid, kumpul kat rumah. Dua tempat ni selamat. Insya-Allah. Ini baru COVID-19. Belum lagi Dajjal 19 nanti. Baru dia punya tentera kecil-kecil je Allah hantar. Dia yang selamat rumah kita yang hidup dengan amal, ada mengaji, kan? Yang juga dekat kita punya masjid yang hidup dengan amal. Dapat membersihkan tubuh mereka, menghilangkan kekotoran mereka. Berapa hari dah keluar ni daripada Madinah ni sampai ke Badar, dan memadatkan tanah, mengeraskan pasir, menstabilkan pijakan kaki mereka. Yusabbita bihil aqdam, Allah Ta'ala kata, menetapkan kaki mereka, meratakan permukaan tanah yang tidak rata, dan juga menyatukan hati-hati mereka. Jadi dalam hujan, dalam bala yang Allah hantar, sebenarnya dia adalah rahmat kepada kita. Dalam bala yang Allah hantar kepada kita ni, dia adalah rahmat kepada kita. Dulu kita pun tak berani jadi imam. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar COVID, semua lelaki jadi imam kat rumah. Betul je ya? Imam kata, oi, berpeluh nak baca Fatihah. Dulu senang je pergi masjid, imam baca Fatihah, tak ada orang tegur. Kan kita baca Fatihah seorang-seorang. Masa COVID ni Ramadan, semua tarawih kat rumah. Orang rumah pula dia mengajar mengaji dengan ustazah. Kita bawa baca ala-ala apa ala-ala. Dia kata, apa ala-ala? Maliki apa maliki apa ni, lompat-lompat baca ni. Berpeluh kita Pak Imam jadi. Jangan main. Hikmah dia. Alhamdulillah, merasa juga jadi imam tarawih. Hari pertama alhamdulillah 20 rakaat, hari kedua yang 8 dah lah yang. Awak ni cepat now mengalah kan. Muka main hebat lagi menyembang. Jadi imam 8 je. Potong dah. Allahu akbar. Menempatkan pasukan kedudukan yang paling strategik. Rasulullah bergerak pantas bersama pasukannya untuk mendahului orang-orang musyrik menuju ke sumber bekalan air di Badar. Sebab dalam perjalanan ni dia tak ada air. Dekat Badar ni banyak ni air, kolam. Kalau kita pergi tu nampak dia timbus. Dia punya telaga-telaga dia. Tinggal satu je tinggal. Tinggal satu je. Sekaligus menghalang mereka daripada menguasai sumber bekalan air. Dalam perang yang penting air lah nak minum. Tanah pada masih. Pada sebelah petangnya baginda sampai berdekatan dengan beberapa mata air di Badar. Kemudian Hubab bin Munzir radhiyallahu anhu berdiri lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang anda fikirkan tentang tempat ni?" Tengok kan, dekat Badar ni dia ada beberapa. Jadi Hubab tanya, "Rasulullah, kita memang kena duduk sini ke? Apakah ini merupakan wahyu yang diturunkan kepadamu sehingga kami tidak ada pilihan untuk ke depan lagi? Ke tunggu sini dekat kolak dekat telaga ni? Ataupun macam mana? Ataupun ke depan boleh tak boleh, ataupun ke belakang ke? Ataupun semata-mata adalah idea dan strategi peperangan ke macam mana? Ada tak wahyu-wahyu?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah idea dan strategi peperangan je untuk kita takluk air." Sikit ya. Kemudian Hubab berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini bukan tempat yang paling sesuai untuk dijadikan markas, untuk jadikan kubu." Kalau kita tengok orang perang ni, dia ada kubu, letak guni pasir tu. Dia buat kan. Sekarang ni depan Masjid Arish tu dia ada satu bangunan petak je, tak besar pun. Mungkin 6 kali 6 kaki je pun. Kan kat situ. Masih dikekalkan. Total depan masjid belah kiri. Maka dia kata, Ubak kata, ini tak, kita duduk kat air ni macam tak sesuai. Kan? Tak sesuai ni. Boleh tak? Bawalah orang ramai berjalan sehingga kita sampai di mata air yang paling dekat dengan kawasan lawan. Kita dirikan markas di sana dan kita timbuskan mata air yang lain. Yang lain ni kita semua kita timbus. Biar tinggal satu.
Kemudian kita bina sebuah kolam di markas kita dan penuhkan kolam itu dengan air. Setelah itu kita perangi mereka. Kita boleh minum air daripada kolam yang ada, sedangkan mereka tidak dapat minum kerana tidak lagi ada bekalan air, sebab kita dah timbus. Nampak? Cantik strategi peperangan dia. Rasulullah berkata, engkau telah menyumbangkan idea yang sangat bagus, yang dipanggil ra'yun ra'i. Ra'i, pandangan yang sangat bijak, bernas. Rasulullah segera membawa pasukannya berjalan sehinggalah sampai di satu mata air yang berdekatan dengan kedudukan lawan. Baginda membina markas di situ pada sebagian malam, kemudian membina kolam dan menimbus mata air yang lain. Tinggallah satu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikurniakan sahabat-sahabat yang bijak, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan sifat fatanahnya membuat keputusan yang bijak. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat, macam mana mereka nak memelihara agama ini terus berkembang maju. Begitulah kita dengan semangat yang sama, bagaimana agama Allah boleh tertegak di dunia ini, sehinggalah Allah bangkitkan imam yang dipanggil Imam Mahdi akan menerajui agama kita 40 tahun dengan aman damai. Dengan aman damai barulah Allah akan datangkan kiamat. Lepas tu sebelum kiamat ni Allah akan datangkan agama yang aman damai, tapi kita tak boleh berpeluk tubuh. Kita pun mesti ada buat persiapan. Persiapan apa? Iman dan amal kita. Bukan mata-mata kita saya dah belajar ustaz, memanah dah belajar, macam-macam kita belajar, tapi iman amal kita tonggang langgang, tak boleh. Iman amal kita ni asas, yang lain-lain itulah kita akan bina sedikit demi sedikit. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-ummil hashimi wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung daripadamu ya Allah, daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba', daripada hawa nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', daripada doa yang tidak diterima. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.